Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1140. Antara paparan utama. GST bukan hasil tambahan negara tetapi hasil derita rakyat. Adakah penggundulan hutan simpan Kelantan patuh syariah? Mafi jamin kita belum berhadapan krisis makanan. Pengkhianat berebut jawatan menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk melaksanakan semula Sistem Percukaian Barangan dan Perkhidmatan GST. Dalam keadaan inflasi yang semakin tinggi, rakyat sangat terkesan dengan kenaikan kos sara hidup serta pendapatan isi rumah yang berkurangan akibat pandemik COVID-19. Pengenalan semula GST bakal mengakibatkan harga barang meningkat dengan mendadak. Jika ditambah dengan masalah rantaian bekalan serta gaji yang tidak meningkat, rakyat akan menerima tekanan yang amat dahsyat, kata mereka dalam satu kenyataan. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, sehingga hari ini persepsi berhubung tata kelola serta tadbir urus kerajaan akibat skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB belum pulih. Di samping itu, indeks persepsi rasuah oleh Transparency International meletakkan Malaysia berada di kedudukan ke-62. Ditambah pula dengan kedudukan Malaysia kedua dalam indeks kapitalisme Crony Capitalism Index menurut The Economist. Justru adalah tidak munasabah kerajaan bercadang untuk mengutip lebih banyak cukai daripada rakyat tanpa membuktikan dahulu reformasi dan penambahbaikan tadbir urus kerajaan telah berjaya dilaksanakan bidas mereka. Tiada guna mengutip lebih banyak cukai jika akhirnya nanti duit rakyat dibazirkan akibat rasuah, ketirisan dan kronisme. Ujar kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Anthony Lok Siufuk, DAP dan Datuk Seri Panglima Madius Tangau, APCO. Mereka juga mengingatkan Perdana Menteri bahawa majoriti rakyat Malaysia telah menolak GST dalam pilihan raya yang lalu. Oleh itu, Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan cadangan memperkenal semula cukai GST selagi pelbagai isu ini terus membelenggu rakyat, tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan itu. Cadangan memperkenalkan semula GST sebagai kaedah menambah pendapatan negara adalah cerminan kegagalan kerajaan untuk menjana tambahan pendapatan menerusi input baharu sama ada daripada industri tempatan maupun antarabangsa melalui pelaburan luar asing FDI. Malah GST merupakan cukai yang akan mengurangkan daya beli pengguna kerana harga barang dijangka akan meningkat. Demikian pengalaman kita setelah GST dilaksanakan pada 1 April 2015 oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan ketika itu Datuk Seri Najib Razak. Malah kenyataan bekas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan yang mendakwa GST boleh menurunkan harga barangan menjadi bahan sindiran rakyat. Ketika melahirkan cadangan untuk mengembalikan GST, Ismail Sabri berkata, kita telah kehilangan 20 bilion ringgit pendapatan tahunan apabila kita memansuhkan GST dan mengembalikan sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST. Tiada negara dalam dunia ini yang kembali dari GST kepada SST melainkan Malaysia. Cuba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berfikir sejenak, adakah 20 bilion ringgit itu sebenarnya pendapatan tambahan tahunan negara atau hasil derita rakyat yang terpaksa membayar harga barangan dan perkhidmatan yang sama sebelum GST dengan lebih mahal? Seperti kata Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Datuk Abdul Halim Mansur, Februari lalu, majikan Malaysia hanya membelanjakan 25% daripada keluaran domestik negara kasar KDNK untuk membayar gaji pekerjanya. Malaysia sudah menjadi negara paling kedekut di Asia Tenggara. Angka tersebut adalah antara yang terendah di rantau ini berbanding Singapura 40%, Indonesia 84% dan Filipina 76% di bandar-bandar utama negara berkenaan menurut laporan utusan Malaysia. Justru GST mungkin tidak menyusahkan majikan yang kaya atau anggota kabinet yang banyak allowance, tetapi ia membebankan golongan berpendapatan rendah.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Shah Ali berkata, sebagai negara Islam, Malaysia juga amat mementingkan kepatuhan syariah dalam semua aspek. Beliau mengalu-alukan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya Suruhanjaya Patuh Syariah ditubuhkan. Ini satu cadangan yang baik dan pihak tertentu akan meneliti pelaksanaannya kerana keperluan itu sudah diteliti sekian lama bagi memudahkan urusan. Kepatuhan syariah ini bukan sahaja dari sudut makan minum halal atau tidak halal, tetapi juga dari segi muamalah dan urusan harian kita. Jadi cadangan mewujudkan Suruhanjaya Patuh Syariah perlu disambut baik semua pihak, terutama agensi agama dan pihak tertentu yang mempunyai kuasa dalam sudut keperluan syariah, katanya seperti dipetik Berita Harian. Betulkah Ismail Sabri serius hendak menubuhkan Suruhanjaya Patuh Syariah yang akan mengawal selia semua aktiviti ekonomi untuk umat Islam? Seperti kata Marzuq Shah Ali, bukan sahaja untuk makan minum tetapi juga dari segi muamalah dan urusan harian kita juga mesti halal. Jom kita rentas apa yang berlaku urusan harian di negeri Marzuq Shah Ali sendiri, iaitu negeri Kelantan. Pengerusi NGO Save Kelantan Datuk Husam Musa sekali lagi tampil dengan pendedahan panas bahawa Daulah Najah Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Pembadanan Menteri Besar Kelantan, terbabit dalam pembalakan di hutan simpan kekal Nenggiri, khususnya kompartmen 26. Batang balak jenis merbau bersaiz besar bertimbun-timbun tunggu diangkut. Beberapa timbunan balak di Metau Daulah Najah, ujar Husam. Beliau berkata dua ahli politik yang didaftarkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat ini ialah YB Datuk Hanifah dan YB Datuk Azami. Menurut beliau, tidak ada yang salah dengan anak syarikat kerajaan negeri mendapat konsesi balak. Namun, beliau mempertikai pembabitan pihak kerajaan dalam menjarah hutan dara yang wajar dilindungi. Apa yang mungkin salah atau memalukan ialah bagaimana kompartmen 26 yang digazetkan sebagai hutan dara pelindungan atau Virgin Jungle Reserve VGR yang sepatutnya sangat dilindungi diluluskan kepada syarikat ini, katanya. Adakah Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob maklum mengenai penggondolan hutan simpan kekal ini yang berlaku di hadapan matanya? Jawatan kuasa balak dipengerusikan oleh MB sendiri sanggup luluskan hutan dara pelindungan untuk dibalak. Anak syarikat kerajaan negeri sendiri sanggup membalak di kawasan pelindungan. Habis, siapa nak jaga negeri ini? Soal Ketua Amanah Kota Baru itu. Beliau berkongsi maklumat daripada seorang yang memakai nama Ana Gomo yang menunjukkan foto papan tanda di Matau yang dirakam sekitar jam 5 petang ini, iaitu 1 Jun 2022, yang menunjukkan dengan jelas nama Daulah Najah. Kalau dah maklumat kerja tak baik kerajaan negeri lebih besar dari saiz balak biasa, susah juga untuk ditutup, tegas Husam. Sebuah klip video yang dimuatnai oleh beliau menunjukkan banyaknya balak-balak yang belum diangkut. Sedangkan lesen sudah tamat sejak 17 Mei 2022 atau 2 minggu lalu, tegasnya. Mengambil maklum situasi pembalakan hutan simpan kekal di Kelantan oleh anak syarikat Pembadanan Menteri Besar Kelantan, Jom Channel ingin muskil. Takkan penggodolan hutan itu patuh syariah. Ini kerana Marzuq Shah Ali sendiri berkata bahawa cadangan mewujudkan Suruhanjaya Patuh Syariah perlu disambut baik semua pihak kerana Malaysia sebagai negara Islam yang mementingkan kepatuhan syariah dalam semua aspek. Jika tidak, kenyataan beliau itu hanyalah umpama satu lelucon. Berhentilah sampai bila hendak hidup dalam dunia hipokrasi. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI pada 30 Mei lalu, Datuk Badrul Hisham memberi jaminan bahawa bekalan makanan dalam negara masih mencukupi. Katanya negara belum sampai ke peringkat krisis makanan seperti yang didakwa sesetengah pihak. Beliau berkata meskipun terdapat sedikit gangguan terhadap bekalan makanan, khususnya ayam dan gandum, namun ia tidak menjejaskan bekalan negara. Ini kerana sekitar 94% pengeluaran ayam adalah untuk bekalan tempatan, manakala 6% sahaja untuk ekspor. Katanya ketika menjadi tetamu program koresponden bernama terbitan bernama TV bertajuk Krisis Makanan, apakah jaminan MAFI terhadap sekuriti makanan negara? Menurut beliau, secara keseluruhan Malaysia mengeluarkan sekitar 54 juta ekor ayam sebulan dan kapasiti pengeluaran ini boleh menampung keseluruhan keperluan rakyat. Beliau juga menjelaskan sekitar 72% daripada keseluruhan perbelanjaan menternak ayam adalah makanan ayam yang diimport dari luar negara seperti Brazil dan Argentina. Jagung bijian yang digunakan untuk makanan ayam kita tidak tanam lagi di Malaysia secara besar-besaran dan oleh sebab itu MAFI ke arah mengindustrikan jagung bijian supaya kita dapat menyelesaikan isu import jagung bijian dari luar negara, katanya.
Dalam pada itu, Badrul Hisham berpendapat keputusan India mengenakan sekatan ekspor gandum tidak memberi kesan memandangkan India hanya mengekspor sekitar 1.9% sahaja bekalan gandum mereka untuk pasaran dalam negara. Sedangkan sumber utama bekalan gandum negara datang dari Australia, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Ujar Badrul Hisham, MAFI dan Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP sedang berusaha mengatasi isu ini bagi memastikan rakyat mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Maksudnya, semua orang boleh menarik nafas lega kerana kita belum lagi berhadapan dengan krisis makanan. Kerana apa yang berlaku sekarang hanyalah semua barangan keperluan sedang naik harga dan dijangka meningkat sehingga 50 ke 60% sekiranya kadar tukaran ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat menjejah RM5.50 bagi $1 akhir tahun ini, kata pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, lapor Berita Harian. Peningkatan itu disebabkan Malaysia mengimport lebih 80% barangan keperluan dari luar negara, terutama produk makanan. Sebenarnya import makanan kita sudah bertambah sejak 2015. Ketika itu, kira-kira RM35 bilion 2019 jadi RM45 bilion dan hari ini sudah menjadi RM55 bilion. Jadi berkemungkinan ia akan meningkat lagi disebabkan perubahan kelakuan pengguna. Hampir 45% makanan yang kita import adalah makanan luar, iaitu makanan yang kita makan di restoran. Jadi jika import ke atas makanan terus meningkat, maknanya permintaan ke atas dolar Amerika Syarikat akan meningkat sebab kita membeli barangan dalam mata wang itu, katanya seperti dipetik. Itulah senario yang sedang rakyat Malaysia hadapi. Maknanya kuasa beli kita semakin terhakis akibat ringgit yang semakin lemah. Kemarin, kadar tukaran wang Malaysia bagi setiap dolar Amerika Syarikat ialah RM4.38. Hari ini nilai wang kita menyusut lagi kepada RM4.39 bagi setiap dolar Amerika Syarikat. Tapi timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI jamin kita belum berhadapan dengan krisis makanan. Kenapa penjawat awam yang memberi jaminan? Di mana menteri dan timbalan-timbalannya? Bukankah ini tanggungjawab kalian? Bersatu nampaknya bersungguh-sungguh mahu jawatan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi diserahkan kepada parti itu susulan tindakan Datuk Zuraida Kamaruddin melompat ke Parti Bangsa Malaysia PBM. Menurut pemimpin Bersatu, parti itu berhak mengusulkan nama calon yang boleh menggantikan Zuraida kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan tidak patut dipolemikkan. Pelantikan Perdana Menteri itu pun dibuat berdasarkan sokongan parti. Kalau ada sesiapa nak katakan Perdana Menteri boleh buat apa saja sesuka hatinya, lebih baik jadi Perdana Menteri kepada parti bebas. Kerana dengan cara itu mereka tidak terikat dengan keputusan dalam parti maupun gabungannya. Tujuan kita adalah gabungan ini adalah untuk memastikan supaya ada pembahagian dari segi tanggungjawab serta amanah yang boleh dipikul secara bersama demi menjaga kebajikan rakyat. Memang betul urusan ini hak prerogatif Perdana Menteri, tetapi Perdana Menteri akan bertindak mengikut cadangan daripada parti, kata Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan menurut Berita Bersatu. Menulis dalam blog Shabuddin.com, wartawan dan pemerhati politik Shabuddin Husin berkata, wujud usaha lobby-melobi untuk merebut jawatan yang ditinggalkan Zuraida itu. Menurut beliau, dua nama yang disebut-sebut dalam senarai paling atas untuk menggantikan Zuraida itu ialah Datuk Seri Rizwan Mat Yusof, pengerusi Bosted dan Datuk Kamaruddin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri. Kedua-duanya merupakan katak politik. Rizwan melompat dari UMNO ke Bersatu, manakala lompatan Kamaruddin lebih bergaya kerana beliau melompat dari UMNO kepada PAS, kemudian kepada Keadilan dan akhirnya kepada Bersatu. Sementara itu, beberapa pemimpin Bersatu yang lain yang merasakan mereka juga layak menjadi menteri turut dilaporkan cuba melobi Mahyadin agar pilihan lebih memihak kepada mereka, dakwa Shabuddin. Beliau berkata antara yang dilaporkan melobi itu ialah Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Kamal dan Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz. Laporan lain pula menyebut turut tersenarai ialah Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin dan pengerusi Bersatu Terengganu Datuk Razali Idris. Kelakar apabila gerombolan pengkhianat manda rakyat bercakap tentang hak. Bukankah Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sama-sama menjadi saksi perjanjian bahawa penggantian Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hendaklah dilakukan dalam penggal ini.
Bersatu telah mengkhianati hak rakyat yang memilih Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15 berdasarkan janji tersebut. Kini, gerombolan yang sama ini secara tidak malu berkata adalah hak mereka untuk mendapat kerusi menteri tersebut. Sedangkan teras untuk mendapat kedudukan sebagai pemerintah itu sendiri, mereka sudah tidak berhak kerana bertindak melanggar janji kepada rakyat. Lebih-lebih apabila wujud scheme of things menyerupai ghanimah sebagai imbalan bagi mendapatkan kesetiaan. Justru tidak kira siapa yang menjadi menteri, anda tetap akan diperhitungkan di akhirat kelak berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 65 yang maksudnya pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Janganlah terlalu angkuh, ingat rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari polterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber